Anda masih lagi menonton cerita bersama saya Najib Arif. Seperti yang saya janjikan sebentar tadi, kita nak terus saja ke Sabah bersama dengan wakil Esrawani di sana, Syahir Rizal, yang mengumpul bahan berita dari saban hari berkaitan dengan program vaksinasi yang berjalan rancak di negeri Sabah. Kali ini kita melihat ke Keningau berapa jumlah dos yang dikeluarkan, dan khususnya untuk golongan-golongan emas ini, golongan warga emas yang berusia yang mengambil vaksin dan sebagainya. Saya terus saja bersama dengan Syah. Apa ceritanya Syah pada hari ini? Penduduk di Keningau itu, kesudian mereka, kefahaman mereka tentang vaksin pada ketika ini. Baik Najib, terima kasih Najib. Apa yang kita boleh kongsikan untuk hari ini sebenarnya kalau nak diikutkan adalah satu perkembangan yang saya ambil kira sebagai satu perkembangan yang positif. Kerana kita dapat melihat pada sebelah pagi tadi saya berada di pusat pemberian vaksin di Dewan Masyarakat Keningau daripada jam 9 pagi sehingga lewat sehingga jam tadi untuk menyaksikan sendiri individu-individu yang telah diberi temujanji untuk hadir menerima dos pertama, dan di kalangan mereka itu terdapat juga mungkin saya boleh ambil kira sekitar 30% merupakan golongan warga emas, dan ini adalah satu perkembangan positif kerana sebelum ini kita telah banyak membawakan laporan bahawa kebanyakan penduduk di kawasan pedalaman ini sukar untuk menerima kenyataan bahawa mereka ini perlu mengambil vaksin ini demi kesihatan mereka. Tetapi kita ucapkan tahniah juga kepada Barisan Harapan kita yang saban hari sebenarnya berusaha untuk menyampaikan maklumat, dan tidak kita lupakan juga pemimpin-pemimpin masyarakat khususnya penduduk kampung, ketua-ketua kampung yang juga menjalankan tanggungjawab mereka walaupun dengan tiada kredibiliti sebenar. Maksud saya bukanlah daripada pengamal perubatan sendiri, tetapi mereka cuba untuk memberi kefahaman kepada mereka, dan hasilnya pada hari ini kalau ikutkan PKP berlangsung sudah hampir 3 hari, dan peningkatan dan penerima vaksin itu untuk hari ini sahaja kalau diikutkan apa dimaklumkan saya oleh pakar perubatan kesihatan yang juga merupakan pegawai kesihatan kawasan Keningau yang merangkumi Najib 4 daerah yang dijaga di bawah beliau, iaitu saudara Dr. Muhammad Nur Hazam, yang mengatakan bahawa untuk hari ini terdapat 500 vaksin yang diberikan. Begitu juga dengan semalam terdapat 500 vaksin. Kerana sebelum ini hanya diperuntukkan sekitar 200 dan 300 vaksin sahaja. Bukan kerana mereka tidak mahu mengeluarkan lebih, tetapi kerana temujanji-temujanji yang telah dibuat, yang telah dihubungi, mereka ini ada yang enggan datang, ada yang tidak dapat datang, ada juga yang disebabkan oleh masalah pengangkutan, ada juga disebabkan oleh masalah kesihatan, dan ada selebihnya yang sebelum ini yang kita bawakan adalah berkenaan mereka ini tidak tahu bagaimana untuk menggunakan aplikasi MySejahtera itu. Jadi itu boleh dikatakan sesuatu perkembangan yang amat positif, dan ini boleh dijadikan satu penanda aras baru yang saya ambil kira untuk penduduk kawasan pedalaman yang mungkin boleh dicontohi juga oleh kawasan-kawasan lain yang berada di negeri Sabah ini, kerana mereka telah mengambil one step further untuk menjaga kesihatan mereka. Dan apa yang boleh kita kongsikan boleh dijadikan sebagai satu berita baik kerana pejabat kesihatan kawasan Keningau ini telah mensasarkan sebenarnya untuk minggu hadapan. Kalau hari ini 500, besok 500, tapi pada minggu hadapan bermula pada 9 hari bulan, Dr. Nur Hazam memaklumkan akan mensasarkan 1,000 lebih vaksin. Maksudnya akan ada 1,000 orang secara puratanya sehari yang akan mengambil vaksin, dan kalau ikutkan 7 hari mungkin akan mencapai kepada 7,000. Dan kalau ikut sasaran keseluruhan, dia adalah sekitar 200,000 lebih penduduk yang berada di kawasan pedalaman merangkumi Keningau, Tambunan, Tenom dan juga di Nabawan. Tapi mungkin sebelum kita bercerita lanjut Najib berkenaan dengan apakah kekangan dan juga apakah kerisauan dan juga apa kepayahan yang perlu dilalui oleh Barisan Harapan kita ini, mungkin kita boleh dengarkan terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Nur Hazam. Sebagai contoh, di Pusat Pemberian Vaksin Dewan Masyarakat Keningau, kita meningkatkan pemberian vaksin itu kepada angka 4 ke 501 dos. Bermaksud bermula pada minggu hadapan, kita akan mula memberikan dos kedua kepada kumpulan sebelum ini. Jadi 4 ke 500 dos pertama dan 4 ke 500 dos kedua. Bermaksud total harian mencecah 1,000 lebih. Dan kita bukan sahaja menggunakan Dewan Masyarakat Keningau, bahkan kita sudah pun membuat keputusan dan persetujuan untuk menggunakan dewan di sebelah, iaitu Kompleks Sukan, bagi membolehkan kita mendapatkan
kapasiti yang lebih besar. Dan dalam masa yang sama juga kita sedang merancang untuk membuka PPV di daerah kecil Suk bagi memastikan dan memudahkan masyarakat di sana untuk datang. Okey, Syah, tadi Syam ceritakan bahawa ada cabarannya untuk orang ramai. Doktor pun juga memberikan penerangan macam mana nak bagi kepada diorang penduduk-penduduk di situ, kerana pada akhirnya adalah faktor geografi itu yang menjadi penghalang ataupun cabaran besar utama. Ini pun di banyak kawasan pun kita berdepan perkara ini. Macam mana sebenarnya semangat frontliners, barisan hadapan di sana untuk mengatasi, meletak ke tepi semua perbezaan ataupun cabaran ini untuk memastikan vaksinasi itu berjaya? Baik Raja, sebelum kita berkatakan tentang di kawasan pedalaman ini, saya pada semalam sebenarnya berkesempatan untuk menemu bual salah sebuah badan bukan kerajaan sebenarnya yang melakukan kerja sukarelawan untuk menyampaikan maklumat. Secara ringkas apa yang dikatakan kepada saya adalah dalam temu bual tersebut mengatakan bahawa terdapat kesukaran daripada penduduk ini untuk datang ke pusat pemberian vaksin dan mereka lebih bersetuju sebenarnya. Ada cadangan yang dihasilkan itu berkenaan dengan mereka melihat kepada keperluan untuk one single vaksin kerana disebabkan oleh jarak perjalanan daripada pusat pemberian vaksin ke kawasan mereka itu di Penampang. Itu Penampang. Kalau ikutkan di kawasan Penampang itu juga ada bandarnya, tetapi ada juga kawasan pedalaman yang sukar di dalam. Sebagai contoh di Longkogungan, SK Longkogungan di sebuah sekolah di Penampang itu sendiri, kalau ikutkan perjalanannya 8 jam perjalanan berjalan kaki sahaja Najib. Dan untuk menurunkan vaksin ini pasti mereka perlu menggunakan helikopter pastinya, kalau tidak pasti vaksin tersebut akan tercemar. Dan itu dikongsikan kepada mereka dan pastinya penduduk-penduduk ini sebenarnya akan terpaksa mengeluarkan kos untuk charter, untuk mengambil sebuah kenderaan. Mereka memerlukan sekurang-kurangnya untuk penuh kenderaan kena ada 200 ke 250 ringgit. Jadi pendapatan mereka ini kebanyakannya adalah pekerja-pekerja petani, pekebun dan sebagainya tidak mampu untuk mereka sampai ke situ. Jadi kita bercerita pula berkenaan dengan di sini apakah yang dirasai oleh barisan hadapan ini. Apa yang dikongsikan oleh Dr. Nur Haizam itu adalah sesuatu yang mengejutkan saya kerana saya hanya tahu berkenaan dengan beberapa keadaan geografi bentuk muka bumi di Nabawan sebagai contoh, dan besok saya pasti akan ke sana untuk melihat sendiri sekali lagi ke sana untuk melihat bagaimana operasi pusat pemberian vaksin ini di Nabawan. Tapi apa yang diceritakan oleh Dr. Nur Haizam ini adalah sesuatu yang menarik bagi yang rasa untuk adventure ni Najib. Tetapi untuk barisan hadapan mereka perlu berjalan selama 3 hari. Dan untuk perjalanan pergi balik 1 minggu. Untuk seminggu perjalanan untuk pergi sebuah kawasan yang didiami kurang daripada 30 buah rumah. Iaitu perjalanan ke sebuah kampung yang dimaklumkan kepada saya berkenaan sebuah kampung bersempadan dengan Kalimantan dan Malaysia, itu sebuah kampung bernama Kampung Kuba ataupun yang dikenali penduduk di kawasan sekitar di Kalimantan yang mengenalinya sebagai Kampung Kubaan. Dan Kampung Kuba ini untuk sampai ke kawasan tersebut mereka perlu mengambil masa selama 6 hari saja. Jadi kesukaran ini sebenarnya bukan saja daripada sudut kita memikirkan tentang bagaimana mereka untuk pergi menyampaikan vaksin, tetapi bagaimana logistik mereka ini. Syah, apa yang mereka perlu lalui. Ya Najib. Syah tadi sebut tentang masalah logistik. Sudah pasti kita tidak mahu ini hanya dipikul oleh bebannya oleh KKM ataupun barisan hadapan sahaja. Wakil rakyat ada, ADUN ada. Adakah mereka ini turun setidaknya memberikan bantuan dari segi pengangkutan sebagai contoh, nak membawa orang di kawasan pedalaman keluar ke kawasan yang lebih mudah untuk capaian vaksin dan sebagainya. Adakah ini dilakukan? Baik Najib, untuk kalau kita berkatakan tentang itu, saya tidak mahu cross the border, tapi apa yang kita boleh katakan, apa yang saya lihat sendiri, usaha daripada pihak berwajib, usaha daripada kalangan wakil rakyat sebenarnya amat dialu-alukan untuk melakukan perkara seumpama ini. Tetapi sejauh mana perkara itu mahu dilakukan, itu terpulang kepada wakil-wakil rakyat itu sendiri untuk memikirkan bagaimanakah rakyat ini perlu dibela dan bagaimana rakyat ini perlu mencapai kawasan tersebut, perlu mencapai sekurang-kurangnya 80% untuk divaksinasi. Kerana menurut Dr. Nur Haizam mengatakan bahawa kalau mereka ini daripada pusat pemberian vaksin ini ada 30 individu, untuk mereka keluar mereka memerlukan kapasiti individu yang sama, 30 individu untuk dibawa untuk sebagai mobile vaksin. Jadi mereka kurang kaki tangan. Tetapi ada juga gerak kerja yang dilakukan sebagai kerja bersama dengan agensi lain, tetapi masih lagi kurang sukarelawan ataupun individu yang akan membantu mereka ini. Jadi kekangan adalah daripada sudut human resource-nya Najib.
Dan kekangan kedua, bagaimana daripada sudut kewangan mereka untuk menyewa kereta dan sebagainya. Ada bajet yang dimaklumkan, yang telah diluluskan, tetapi itu mungkin sampainya lambat lagi. Tapi bagaimana perkara ini untuk dipercepatkan? Saya setuju dengan apa yang Najib katakan berkenaan dengan mungkin wakil-wakil rakyat ini boleh tampil ke hadapan. Tidak perlu mungkin memanggil kami sebagai media untuk membuat liputan, tapi mereka perlu melakukan sendiri, memudahkan laluan ini. Saya tidak mengatakan tidak ada yang melakukan perkara tersebut. Mungkin ada yang melakukan secara senyap-senyap, melakukan perkara demi rakyat, tapi mereka lebih perlu menekankan perkara ini dengan lebih cepat, kerana kalau ikut statistik yang kita ada sekarang ini, 500 orang dan sasaran untuk minggu depan adalah 1,500 untuk dos pertama dan dos kedua. Dan sekiranya perkara ini dilakukan dengan lebih gerak pantas sekali, saya yakin bukan saja 1,500, malah 2,000 ataupun 2,500 untuk dos pertama dan dos kedua boleh dilaksanakan. Kalau ikutkan kos untuk memang tinggi, Najib, untuk menyewa pacuan roda, untuk menaiki bot, kepensiangan itu saja, Najib, 300 ke 350 ringgit. Itu yang memang dah ditetapkan sendiri oleh pejabat daerah di Nabawan sendiri yang mengatakan perkara tersebut pada saya pada tahun lalu, Najib. Ya. Okey, Syah, terima kasih kerana membawa realiti yang saya pasti ramai rakyat Malaysia tidak pun tahu realiti kewujudan dan juga cabaran yang mereka hadapi ini. Kos, logistik dan sebagainya, ini semua perlukan perhatian, dan seperti yang Ketua Pengarah Kesihatan sebutkan, ini adalah langkah society as a whole perlu diambil daripada ketua kampung kepada NGO, mungkin komuniti kampung, wakil rakyat sendiri perlu berganding bahu untuk sama-sama memastikan bahawa rakyat Malaysia khususnya di kawasan pedalaman mendapat akses kepada vaksin. Kalau mereka tidak ada transport ataupun pengangkutan, bidang pengangkutan, bantu mereka mana yang boleh untuk mereka sampai kepada akses vaksin tersebut, supaya alasan-alasan seperti ini yang memang kita dengar saban hari dapat kita selesaikan secara bersama, bukan hanya satu pihak saja mencari penyelesaian. Terima kasih, Syah. Kita akan muatkan di laman web kami astroawani.com. Buat anda yang masih lagi belum belum membuat keputusan untuk menerima vaksin, masih lagi takut dan sebagainya, jangan gusar. Sudah pun berjuta orang mengambil vaksin, sama ada 1 dos ataupun 2 dos, yang menantikan janji temu dan sebagainya. Anda masih lagi berpeluang, daftar segera, dan ini adalah penting untuk kemaslahatan kita sama, untuk kita menang melawan COVID-19 di peringkat negara kita. Sekian saja cerita untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.